Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Yusman serta rakan-rakan seperjuangannya sekalian. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan pembangunan organisasi di dalam Maktab Polis Diraja Malaysia. Sebelum tu saya kenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama sekali Muhammad Syarul Azizi bin Muhammad Asri 260950, Azlan bin Abu Bakar 260917, Wilson William Anab 261026, Adika Azwan bin Zailan 260554, Muhammad Hardi bin Anwar 260675 dan akhir sekali Muhammad Jamil bin Anan 260679. Saya Wilson William Anab, nombor matriks 261026. Pengenalan. Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur merupakan sebuah institusi latihan utama dalam organisasi Polis Diraja Malaysia. Idea penubuhan Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur tercetus apabila Yang Berbahagia Tun Muhammad Hanif bin Omar, Ketua Polis Negara pada ketika itu, mengkaji segala keperluan untuk mempertingkatkan institusi latihan yang sedia ada. Berdasarkan kepada idea tersebut, PDRM telah menubuhkan institusi pengajian tinggi kepolisan Maktab Pegawai Kanan Polis Kuala Lumpur yang kini dikenali sebagai Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Visi, misi dan fungsi jabatan. Bagi visi Maktab Polis Diraja Malaysia ingin menjadikan institusi latihan unggul pembelajaran kepolisan yang bertaraf dunia. Bagi misi pula, memberi pengajaran dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkualiti secara berpanjangan untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme melalui sebuah transformasi. Fungsi jabatan pula ingin memberikan latihan asas kepolisan dan latihan dalam perkhidmatan kepada semua pegawai, anggota berpangkat rendah dan pegawai awam PDRM. Ingin melahirkan pegawai polis yang berwibawa, berpengetahuan, profesional dan proaktif. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada diagnosis. Jadi diagnosis memberi perhatian kepada masalah organisasi, termasuk sebab timbulnya masalah dan mengenal pasti sifat positif dalam organisasi. Proses diagnosis adalah aktiviti penting kepada pembangunan organisasi, termasuk pemulihan model bersesuaian dengan organisasi, pengumpulan data, analisa data dan maklum balas terhadap maklumat yang diperolehi. Diagnosis akan dijalankan di 3 peringkat, iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan peringkat individu. Pada peringkat organisasi, diagnosis peringkat organisasi untuk mengkaji masalah organisasi yang tidak cekap dan tahap keberkesanan sesebuah organisasi, khususnya Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Peringkat kumpulan. Diagnosis peringkat kumpulan bertujuan bagi mengkaji keberkesanan bahagian, unit, pegawai, anggota dan kaki tangan awam di Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Peringkat individu. Diagnosis peringkat individu bertujuan bagi mengkaji tahap keberkesanan, kepuasan dan pembangunan diri individu semua warga Maktab Polis Diraja Malaysia, Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah diagnosis yang digunakan. Penulis dan rakan-rakan menggunakan kaedah diagnosis melalui pendekatan secara kualitatif, iaitu kaedah secara temu bual dengan pegawai, anggota dan kaki tangan awam yang bertugas di Maktab PDRM Kuala Lumpur. 30 orang responden yang terdiri daripada pegawai, anggota dan kaki tangan awam pelbagai pangkat. Berikut adalah bilangan jawatan serta grade dan jumlah orang mengikut jadual yang tertera di bawah. Seterusnya kita pergi kepada Rajah 2, iaitu jantina responden. Rajah 2 menunjukkan jantina responden pegawai dan anggota dalam diagnosis kajian yang terdiri daripada 18 responden lelaki dan 12 responden wanita. Seterusnya adalah rajah yang ketiga, umur responden. Rajah ketiga menunjukkan bilangan umur responden antara 20 hingga 60 tahun sebagai peserta soal selidik. Seramai 12 responden yang berumur 20 hingga 30 tahun. 9 responden mewakili umur 31 hingga 40 tahun. 2 responden yang mewakili umur 41 hingga 50 tahun.
dan 7 peserta mewakili umur 51 hingga 60 tahun. Seterusnya adalah rajah yang keempat, iaitu bangsa responden. Rajah 4 menunjukkan bangsa responden yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan Bidayuh. Seramai 15 responden mewakili bangsa Melayu, 8 responden mewakili kaum Cina, 5 responden mewakili kaum India dan 2 responden mewakili Bidayuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlan bin Abu Bakar, nombor metrik 260917, akan mengupaskan tajuk yang berkaitan dengan perincian diagnosis yang dilakukan di setiap peringkat. Diagnosis yang dijalankan oleh kumpulan kami adalah bertujuan untuk memahami peranan arus sistem dan juga untuk mengumpul maklumat operasi Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur. Yang keduanya adalah setiap data yang diperolehi akan diteliti supaya kami dapat mengetahui punca sebenar konflik yang berlaku di dalam organisasi Maktab PDRM KL. Dengan adanya data yang dikumpul, kumpulan kami dapat menyediakan maklumat yang lebih bersistematik untuk mengemukakan bentuk perubahan kepada ketua bahagian demi mencapai matlamat utama pasukan PDRM. Dan yang ketiga, diagnosis terhadap isu konflik di Maktab PDRM yang KL yang kami jalankan adalah menerusi 3 peringkat, iaitu di peringkat pertama, peringkat organisasi, di peringkat kedua, peringkat kumpulan dan yang ketiga, di peringkat individu. Di peringkat organisasi terdapat 3 isu yang kami perolehi. Yang pertama ialah kami mendapati di peringkat ini lebih tertumpu kepada kumpulan kecil yang memegang sesuatu kuasa. Yang kedua iaitu jika tahap konflik terlalu tinggi, ianya akan menyebabkan keadaan menjadi huru-hara dan berlaku perpecahan melalui penukaran ketua unit atau pegawai serta anggota di dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga ialah konflik yang timbul di organisasi merupakan permusuhan secara peribadi, perebutan kuasa, cemburu, fitnah dan rasuah. Manakala di peringkat kumpulan pula terdapat 2 isu yang kami perolehi, iaitu yang pertama, konflik yang berlaku apabila kumpulan berhadapan dengan penugasan baru dan mereka terpaksa bekerja lebih masa akibat daripada kemasukan baru peserta khusus atau latihan di Maktab Polis Kuala Lumpur dalam suatu tempoh masa yang lama. Dan yang kedua ialah penggiliran kerja terpaksa dilakukan akibat kekurangan daripada pegawai dan anggota di satu-satu unit. Dan peringkat terakhir iaitu peringkat individu, yang di mana menunjukkan perbezaan dari segi personaliti, falsafah dan persepsi masing-masing. Melalui kajian Milawati 2021 telah menyatakan bahawa konflik individu berbeza dari segi pemikiran, emosi, kemampuan, nilai pengetahuan, keperluan, minat, pendapat dan pengalaman. Dan yang kedua iaitu peranan sebagai ahli organisasi yang dipikul oleh individu akan meningkatkan konflik interpersonal dan intrapersonal di samping berusaha mengekalkan tahap profesional ketika berkhidmat dan ketika menggalas tanggungjawab yang diberikan dengan baik. Bagi analisis data pula, kumpulan kami telah menggunakan 3 kaedah, iaitu yang pertama data, yang kedua data premier dan yang ketiga melalui boran soal selidik, temu bual berstruktur dan pemerhatian. Data yang diperolehi adalah melalui kaedah temu bual dan pemerhatian, iaitu dengan mengedarkan boran soal selidik dan boran soal selidik ini diisi oleh 3 orang responden pada masa temu bual dijalankan. Melalui kajian yang dijalankan telah menunjukkan punca konflik berlaku disebabkan oleh sumber yang terhad, ketidakjelasan terhadap penugasan, persandaran terhadap penugasan, kekurangan maklumat dan perbezaan maklumat serta komunikasi yang tidak berkesan. Selain itu, punca konflik dapat dijelaskan melalui perbezaan sama ada dari segi pendapat, budaya, agama, bahasa yang boleh mempengaruhi tindakan, sikap dan sifat pekerja. Dan yang terakhir iaitu pekerja tidak jelas mengenai peranan dan sasaran kerja yang ingin dicapai menjadi punca konflik.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera Doktor. Saya Muhammad Hardi bin Anwar, nombor metrik 260675. Saya akan membentangkan topik aspek transformasi yang berlaku dalam pembangunan organisasi PDRM. Transformasi merupakan satu anjakan daripada satu keadaan kepada satu keadaan lebih baik. Transformasi yang berlaku merangkumi bidang yang lebih luas selaras dengan perubahan bidang teknologi dan perindustrian yang lebih mantap. Konflik dalam institusi latihan PDRM telah melalui perubahan yang membangun dalam era globalisasi bersifat lebih dinamik dan berkembang dengan baik. PDRM merupakan sebuah organisasi yang memegang tanggungjawab yang besar untuk membangunkan negara dan melahirkan pegawai dan anggota penguatkuasaan yang berkaliber, berfikiran kreatif, inovatif dan dapat menyelesaikan konflik yang timbul dengan baik dan efektif. Transformasi dalam konflik dilihat sebagai satu pendekatan yang mampu mempengaruhi sikap, nilai, persepsi, peranan, tanggungjawab, prestasi dan komitmen pegawai dan anggota di institusi latihan seperti Maktab PDRM Kuala Lumpur. Konflik yang berlaku dapat mencapai pendamaian melalui perundingan sekiranya pendekatan dalam penyelesaian konflik tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pada itu, perubahan konflik membantu mewujudkan pembangunan terhadap pegawai dan anggota yang lemah. Seterusnya adalah intervensi perubahan yang dicadangkan. Intervensi merupakan campur tangan antara dua pihak sama ada melibatkan individu, organisasi ataupun sesebuah negara. Intervensi pembangunan organisasi merupakan satu aktiviti dan tingkah laku individu yang dapat membantu keberkesanan dan peningkatan organisasi dari segi prestasi demi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Perancangan terhadap intervensi harus melaksanakan oleh pengamal OD melalui diagnosis mengikut proses yang teliti untuk mencapai sasaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Intervensi perubahan yang dicadangkan oleh penulis dan rakan-rakan adalah melalui intervensi pengurusan strategik. Pengurusan yang strategik merupakan satu langkah yang perlu dilaksanakan oleh Maktab Polis PDRM selaku institusi tertua dan terunggul dalam jabatan PDRM yang mampu melahirkan pegawai-pegawai polis yang bertaraf tinggi. Intervensi merupakan langkah ketiga untuk melakukan perubahan dan memperbaiki mutu pembangunan latihan dalam organisasi. Terdapat 3 pengurusan strategik yang perlu dilakukan bagi mengatasi konflik yang timbul dalam kalangan pegawai dan anggota PDRM. Antaranya adalah penyusunan struktur organisasi yang lebih mantap. Pengurusan Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur perlu dilaksanakan dalam pentadbiran utama untuk merealisasikan organisasi ke arah sebuah institusi latihan yang lebih mantap, kukuh, dinamik dan tampak mesra pelanggan, terutama melibatkan peserta kursus dari seluruh negara. Penyusunan semula dalam struktur organisasi dapat mewujudkan pengurusan lebih strategik dalam sistem pembelajaran yang lebih bersepadu, tersusun dan terancang bagi pegawai kanan polis untuk mentadbir organisasi dan anggota maktab dengan lebih strategik untuk mencapai matlamat utama institusi latihan dan pasukan PDRM. Seterusnya adalah pengurusan komunikasi berkesan dalam organisasi, khususnya PDRM. Pengurusan institusi latihan Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur perlu menetapkan proses dan teknik komunikasi dengan lebih efektif dalam kalangan pegawai dan anggota supaya dapat melaksanakan setiap penugasan dengan baik. Komunikasi yang kurang mantap dalam pengurusan Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Lumpur masa kini perlu diperbaiki melalui kaedah yang lebih strategik supaya pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur dan bersistematik. Seterusnya adalah inovasi. Komunikasi yang kurang mantap dalam pengurusan Maktab Polis Kuala Lumpur masa kini perlu diperbaiki melalui kaedah yang lebih strategik supaya pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur dan bersistematik.
Inovasi terhadap masalah konflik akan menghasilkan satu perkhidmatan yang terkini melalui penggunaan teknologi sebagai teras dalam pengurusan strategik. Melalui inovasi yang diwujudkan, pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif akan tercetus bagi membentuk pengurusan yang lebih dinamik dan efektif. Setakat itu pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Halangan-halangan yang jangka dihadapi. Halangan individu dapat dilihat dari segi kepimpinan dalam organisasi sebagai ketua unit yang memimpin pegawai dan anggota. Pemimpin akan menghadapi halangan perubahan dari segi kerjasama, masa dan tenaga. Pegawai dan anggota tidak dapat memberikan kerjasama yang baik bahkan timbul salah faham ketika konflik berlaku dalam komunikasi. Halangan organisasi iaitu dalam mewujudkan sebuah institusi latihan yang dinamik dan unggul, persekitaran mampu mewujudkan pengaruh yang besar kepada institusi latihan Maktab Polis Kuala Lumpur. Pelaksanaan terhadap perubahan dalam konflik penting supaya dapat mengenal pasti dan memahami halangan serta cabaran yang menghalang kepada perubahan budaya organisasi. Tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan. Komunikasi dengan berkesan. Kepentingan komunikasi berkesan dapat dilihat melalui interaksi dan perhubungan antara pegawai, anggota dan ketua unit. Yang kedua, kuasa. Sebagai ketua unit, pemimpin boleh mengambil tindakan yang lebih baik dan secara alternatif yang bergantung kepada situasi dan keadaan yang dihadapi. Kuasa yang dimiliki oleh seorang ketua mampu mempengaruhi pegawai dan anggota unit Maktab Polis Kuala Lumpur untuk melaksanakan pengurusan konflik, membuat keputusan dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menghargai pegawai dan anggota. Dalam mengatasi halangan ketika perubahan konflik, ketua unit perlu menghargai setiap penugasan yang dilakukan oleh pegawai dan anggota dalam institusi latihan maktab. Penghargaan tersebut akan menjadi motivasi kepada diri pegawai dan anggota untuk dijadikan sebagai kekuatan dan semangat dalam melaksanakan tugas dengan baik kepada organisasi. Sebagai penghargaan ke atas mutu dan kualiti kerja yang ditunjukkan, ketua unit boleh menawarkan peluang khusus dan juga latihan yang bersesuaian kepada pegawai dan anggota untuk memantapkan dan mengasah kemahiran dan kepakaran yang dimiliki. Dan yang keempat, iaitu yang terakhir, sokongan. Transformasi yang dilakukan dalam institusi latihan akan disertai dengan perubahan dan berakhir dengan satu rutin yang menjadi kebiasaan. Sokongan daripada ketua unit akan membuatkan pegawai dan anggota berada dalam keadaan atau zon yang selesa. Sokongan yang diberikan mampu memberi motivasi untuk menerima perubahan dan mengikut arahan ketua dengan baik tanpa sebarang bantahan atau rasa tidak puas hati. Sekian. Assalamualaikum Doktor. Jadi saya Adika Azwan bin Zailan 260554 akan membuat kesimpulan terhadap tugasan yang telah kami sediakan. Jadi kesimpulannya di sini ialah intervensi pembangunan organisasi ataupun OD berperanan penting untuk memastikan keberkesanan terhadap pengurusan konflik yang timbul dan peningkatan prestasi pegawai dan anggota terutama sekali dalam institusi latihan. Kerjasama dan dorongan dari semua pihak mampu membuka peluang dan ruang untuk mengatasi masalah yang berlaku mengikut pengurusan strategik yang telah dirancang, diteliti dan yang akan dilaksanakan dengan lebih efektif. Konflik yang berbangkit pasti akan dapat manfaat dan tidak terkecuali kontroversi yang melibatkan pihak pengurusan Maktab Polis Kuala Lumpur dengan pegawai serta anggota organisasi. Perbincangan melalui konflik memberi gambaran tentang pengurusan konflik yang berkesan dan maklum-maklum yang positif dalam kajian yang dijalankan oleh semua unit di sebuah institusi latihan terulung di Malaysia. Hari sekali, gaya dan pendekatan strategik dalam pengurusan konflik membayangkan isu ini boleh diperbaiki dan menetapkan penambahbaikan dalam pengurusan konflik organisasi. Sekian, terima kasih.